Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Oke, kita bertemu lagi hari ini. Hari yang sangat indah, sangat baik. Oke, kita teruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, cikgu mahu kamu semua buka buku teks, buka surat 82. Oke, cikgu nak tanya, apa yang kamu dapat lihat dan kamu dapat tengok dalam buku teks itu? Ya, betul. Satu, bentuk perbualan dalam bentuk komik. Oke, mari kita tengok kelas, mari kita bincang. Tapi sebelum itu, cikgu nak tanya, apa jenis perkataan ataupun bentuk yang diberikan di bagian bawah buku teks itu? Ya, betul. Pandai pun. Ya, itu adalah bentuk-bentuk peribahasa, yaitu Papa bore anak rintik, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Semua itu adalah jenis peribahasa. Oke, mari kita isi peribahasa yang sesuai untuk dialog yang diberi. Oke, teman, kita mulakannya kelas. Wah, bersih sungguh tempat ini, dahulu tidak begini. Lepas itu dia ada bagi situ, kini kesadaran tentang penjagaan kebersihan di tempat awam semakin meningkat. Jadi apa peribahasa yang sesuai untuk situasi tersebut? Ya, betul. Lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Itu adalah peribahasa yang sesuai. Oke, dialog yang kedua. Minggu lepas saya dan Katrina ke tempat perkelahan yang berhampiran dengan rumah saya. Keadaannya agak mendukacitakan. Betulkah begitu, Katrina? Betul. Erwan, peribahasa ada mengatakan, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Itulah maksudnya untuk situasi yang terdapat dalam dialog yang disediakan. Oke, yang ketiga. Aduhai, sungguh tak sangka. Janganlah kita menjadi seperti apa yang sesuai? Ya, betul. Seperti kera mendapat bunga. Kita sambung lagi. Ya, kesadaran tentang penjagaan tempat awam perlu bermula dari rumah. Ibu bapa perlu menjadi contoh kerana Bapak bore anak rintik. Dan yang sesuai untuk situasi tersebut adalah bagaimana acuan, begitulah kuinya. Dialog ni dia menerangkan kepada kamu situasi yang sesuai untuk kamu gunakan peribahasa tersebut. Oke? Tapi untuk kamu lebih faham ataupun lebih mengenal apa itu jenis-jenis peribahasa, mari kita teruskan sesi pelajaran kita pada hari ini. Oke, tanpa membuang masa, cikgu teruskan dengan topik perbincangan kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan peribahasa. Mesti kamu sudah tahu kan apa itu peribahasa? Sebab peribahasa ini kamu sudah belajar sejak kamu zaman sekolah rendah dengan mendengar rendah lagi. Jadi hari ini cikgu akan jelaskan dengan kamu secara lebih dalam. Mana tahu ada yang terlupa, jadi cikgu teruskanlah dengan topik kita pada hari ini, yaitu peribahasa. Oke, kita pergi kepada pengenalan. Oke. Peribahasa adalah satu susunan kata atau ayat yang mempunyai maksud tertentu yang merujuk kepada maksud berhias, berlapi ataupun tersirat. Tercipta daripada pengalaman sesuatu masyarakat dan merupakan satu sindiran pengajaran orang terdahulu yang diturunkan sejak berzaman lagi. Maksudnya sejak datuk nenek moyang kita lagi, orang-orang dahulu sudah menggunakan peribahasa dalam perbualan seharian, dalam mereka berkomunikasi. Tujuannya adalah untuk memberi nasihat, memberi teguran. Maksudnya lebih sopan lah. Orang kata kalau menggunakan peribahasa ini lebih sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, yang seterusnya kita beralih kepada jenis-jenis peribahasa. Jenis peribahasa ini ada 4. Yang pertama adalah simpulan bahasa, yang kedua adalah perumpamaan, yang ketiga adalah bidalan, dan yang keempat adalah pepatah dan perbilangan. Keempat jenis ini dia mempunyai bentuk dan jenis yang berbeza ya. Oke, mari kita lihat satu persatu bentuk peribahasa tersebut. Yang pertama adalah simpulan bahasa. Simpulan bahasa merupakan ungkapan yang telah mantap, mempunyai maksud yang khusus. Dia ada maksud yang khusus ya. Kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu sama ada tersurat ataupun tersirat. Ringkasnya, simpulan bahasa berlainan daripada perkataan yang digunakan. Contohnya, mari kita lihat yaitu panjang tangan. Maksud panjang tangan di situ adalah orang yang suka mencuri. Ya, orang yang suka mencuri. Dia membawa maksud orang yang suka mencuri. Bukan orang yang tangannya panjang ya, bukan tangan orang tuh yang panjang. Tapi dia membawa maksud tersirat yaitu suka mencuri.
Yang kedua kamu boleh tengok simpulan bahasa kaki bangku. Kamu tahu nggak apa itu kaki bangku? Oke, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Jadi cikgu jelaskan, maksud kaki bangku di sini ialah orang yang tidak tahu bermain bola. Maksudnya dia tiada kemahiran bermain bola. Ya, contohnya ayat yang cikgu boleh jelaskan di sini. Ali adalah seorang kaki bangku. Maksudnya dia tidak tahu bermain bola. Oke, ada banyak lagi sebenarnya simpulan bahasa nih yang kamu boleh pelajari. Oke, tapi cikgu bagi contoh 2 nih sajalah. Kamu boleh cari sendiri ya kelas. Oke, yang seterusnya jenis peribahasa perumpamaan. Oke, perumpamaan tergolong dalam peribahasa berlapis, yaitu mengandungi makna tersurat dan tersirat. Oke, terdapat 2 bentuk perumpamaan, yaitu yang pertama menyatakan perbandingan secara terang-terangan, yaitu didahului kata-kata perbandingan seperti umpama, bagai, ibarat, baik, laksana. Semua itu adalah jenis perumpamaan yang pertama. Dia ada perkataan yang seperti umpama ya. Yang kedua, sebelum itu contoh perumpamaan yang ada seperti ialah seperti kata di bawah tempurung. Seperti kata di bawah tempurung. Kamu perlu faham apa maksud peribahasa tuh. Dia mempunyai maksud yang tersirat sebenarnya. Kalau kamu boleh tengok. Jadi cikgu mau jelaskan apa itu seperti kata di bawah tempurung, yaitu membawa maksud orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, contohlah kamu nih seorang yang malas mau belajar, tinggal di rumah saja tidak cari ilmu, begitu. Kamu diibaratkan seperti kata di bawah tempurung, orang yang tidak tahu apa-apa. Oke? Yang kedua, jenisnya, bentuknya adalah yang tidak menyatakan perbandingan secara terang-terangan. Yang tadi ada perbandingan secara terang-terangan. Ini tidak terang-terangan. Contohnya, genggam bara api biar sampai jadi arang. Maksudnya kalau kamu melakukan sesuatu, mestilah bersungguh-sungguh sampai ke akhirnya. Jangan kamu buat kerja ni macam alang-alang. Maksudnya macam tu. Oke, seterusnya kita beralih kepada jenis yang ketiga, yaitu bidalan. Bidalan ialah peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat. Ia mempunyai 2 lapis ya. Dia ada 2 lapis. Maksud 2 lapis di sini cikgu akan terangkan sekejap lagi. Oke, bidalan juga tidak didahului oleh kata sendi nama seperti bagai, laksana dan umpama. Berbeza dengan perumpamaan ya. Ini bidalan dia tidak didahului dengan kata sendi nama. Contohnya, malu berkayu hanyut. Malu berkayu perahu hanyut. Malu bertanya sesat jalan. Oke, kamu boleh tengok situ, dia ada 2 lapis kan? Kamu boleh tengok, malu berkayu perahu hanyut itu 1 lapis. Malu bertanya sesat jalan itu dia cakap situ 2 lapis. Itulah maksudnya 2 lapis. Maksudnya di sini kalau kamu malu bertanya ataupun malu untuk belajar, kamu akan di situ-situ sajalah sesat jalan. Contohnya, kalau kamu pergi ke sesuatu tempat, kamu ingin pergi ke sesuatu tempat, tapi kamu tidak tahu. Akhirnya kamu sesat. Sedangkan ada orang di situ, kamu boleh tanya. Boleh pun kamu sampai di destinasi yang kamu ingin tuju itu dengan selamat, tapi kamu dengan perasaan malu kamu tidak mau bertanya. Macam itulah. Oke, yang seterusnya, yang terakhir adalah jenis peribahasa pepatah ataupun perbilangan. Peribahasa ini mempunyai struktur yang hampir sama dengan pepatah atau bidalan. Namun, perbilangan disusun berangkap-rangkap seperti ikatan puisi. Kamu jelas ya, ikatan puisi. Setiap rangkap pepatah terdiri daripada 2 baris atau lebih. Ada lebih juga ya. Dan disebut satu demi satu seolah-olah orang sedang membuat perbilangan atau perkataan. Contohnya, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Oke. Dia mempunyai maksud yang tersirat juga di sini ya. Kamu boleh tengok, bulat air kerana pembentuk. Maksudnya air itu dalam satu tempat sebab ada pembentuk. Tapi kalau manusia nih, dia mencapai satu kesepakatan disebabkan adanya kerjasama. Oke, itu sahaja topik yang cikgu dapat jelaskan, yaitu berkaitan dengan peribahasa. Cikgu harap kamu sudah tahu dan paham apa yang cikgu sampaikan berkaitan topik peribahasa. Oke, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum. Oke, baiklah kelas. Kamu sudah pun belajar apa itu peribahasa, jenis peribahasa. Jadi hari ini tugasan kamu yang cikgu mau bagi
bagi kamu adalah berkaitan dengan peribahasa juga. Oke, kamu boleh tengok latihan yang cikgu bagi, yaitu SPM Practice 1. Oke, kita baca soalan terlebih dahulu. Apa-apapun sebelum kamu menjawab, kamu perlu baca soalannya kelas supaya kamu tidak sesat jalan. Oke, petikan di bawah ini mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Oke, dia minta kamu senaraikan 2 peribahasa. Kemudian berikan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang kamu berikan tadi. Oke, dia sudah bagi kamu di situ. Mari kita tengok. Yang pertama, duduk sama, berdiri sama. Kamu perlu isi lengkapkan peribahasa tersebut dan kamu cari peribahasa yang sama maksud. Dia sudah bagi juga kamu, yaitu bersukat, tempat kosong, paras, sama berat. Tinggal kamu isi saja. Ya, tinggal kamu isi. Ini adalah yang sama maksud. Kalau yang kedua, yang praktis kedua nih, mari kita baca soalannya. Lihat gambar situasi di bawah ini dengan teliti. Senaraikan tiga peribahasa yang sesuai dengan gambar situasi itu dan nyatakan peribahasa tersebut. Oke, di sini langkah yang pertama, kamu perlu perhatikan gambar dulu ya. Perhatikan gambar yang dibagi. Baru kamu boleh senaraikan peribahasa yang sesuai. Kamu senaraikan, dia minta tiga peribahasa daripada gambar. Kemudian nyatakan maksudnya. Sudah kamu senaraikan, kamu perlu nyatakan maksud. Oke, dia sudah bagi situ ya. Maksudnya kiranya adalah rangkanya. Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan atau perkataan. Dia sudah bagi maksud, tinggal kamu cari dia punya peribahasa. Yang kedua, dia sudah bagi peribahasa ringan tulang, berat perut. Tinggal kamu cari maksud. Oke, kalau kamu dapat jawab soalan yang diminta, dia akan bagi kamu 6 marka ya. 6 marka bagi setiap jawaban yang betul. Oke, mesti kamu bagi peribahasa yang betul dan maksud yang betul, baru dia bagi kamu 2 marka. Kalau peribahasa saja yang betul maksudnya salah, mungkin kamu akan dapat 1. Begitu juga dengan yang di atas. Dia mesti kesemuanya betul, baru dia akan kamu bagi marka penuh. Oke, kelas.